ada dapat permintaan untuk kita tayangkan video berkaitan wuduk. Kita ada video tersebut, tapi insyaAllah kita akan panggil nanti seorang komiti kita di hujung slot fake wuduk ni untuk dia tunjukkan demo cara berwuduk. Sebab pada asalnya kita nak tunjuk lepas muka macam mana cara basuh muka dan sebagainya, tapi lepas bincang Ustaz, perkara tersebut akan mengambil masa pengetahuan Ustaz. Jadi kita akan buat di hujung sekali untuk slot fake bersuci. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan bincangkan berkaitan dengan pembatal wuduk dan berkaitan dengan mandi wajib, dan insyaAllah selepas zuhur baru kita akan masuk berkaitan dengan fake solat. Dan jika tuan-tuan ada sebarang soalan, letakkan dalam kotak soalan yang disediakan, dan insyaAllah pada pukul 1 nanti kami akan kutip soalan tersebut dan kami akan bacakan kepada Al-Fadhil Ustaz insyaAllah. Jadi saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung insya-Allah dengan chapter yang seterusnya, pembatal-pembatal wuduk. Sebenarnya kita embark dalam tajuk ni. Kita kena bear in mind yang mana dalam kaedah kita beragama, dia ada sebut satu kaedah dipanggil al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Maksudnya hukum asal bagi sesuatu, presumption terhadap perkara ialah kekalnya status quo dia. Maksudnya apa? Bila mana seseorang itu dah ada wuduk dalam keadaan tidak berhadas besar ataupun tidak berhadas kecil, maka untuk menjadikan status tadi berubah, iaitu untuk katakan bahawasanya dia tidak berwuduk ataupun dia telah berhadas kecil ataupun besar, maka dia perlukan dalil. Selagi mana tidak ada dalil, selagi mana tidak ada bukti konkret untuk membuktikan bahawasanya status tadi telah berubah, maka hukum dia tetap kekal sebagai dia berwuduk. Kita kena faham tu dulu. Maksudnya kalau kita tahu kita berwuduk dan kita tak sure aku ni batal ke tak batal, maka hukum dia apa? Hukum dia tak batal. Kita kena faham macam tu. Kalau kita tak berwuduk tapi dalam hati kita, agak-agak aku rasa aku ni berwuduk kot tadi, maka mana yang prevail? Yang tak wuduk. Nah, itu yang kita kena faham dulu. Sebab nanti kita akan tengok ada benda yang ulama ni kata batal, ulama ni kata batal. Kalau selagi mana kita tak yakin ataupun selagi mana kita tak convince dengan dalil yang dikemukakan bahawasanya perkara tersebut tadi membatalkan air semayang, maka hukum untuk kita batal ke tak? Tak batal. Sebab kita berpegang kepada status quo kita. Dia yang kena buktikan batal tak perkara ni. So, bagi contohnya, kita kata kalau kita ada ambil air semayang, tiba-tiba orang kata sentuh isteri batal air semayang. Okey? So, sekarang dua pihak ni, siapakah yang kena datangkan dalil untuk bagi tahu kepada kita yang kata batal ke yang kata tak batal? Yang kata batal. Sebab apa? Hukum asalnya tak batal. So kalau dia nak kata batal, dia kena buktikan kita kenapa batal. Bagi orang yang nak kata tak batal, dia tak perlukan bukti pun, sebab itu memang keadaan asal dia. Memang dia ada air semayang. Kenapa tidak? Macam tu. So perkara pertama dekat sini, pembatal wuduk. Saya tak tahu apa yang tuan-tuan tengok. Saya tak nampak. Pertama sekali ialah keluar sesuatu daripada qubul dengan dubur. Qubul ialah kita punya kemaluan depan dan dubur ialah kita punya belakang kita. Baik, Allah SWT dalam hal ini dia kata apa? Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Dalam Quran Allah kata apa? Wa in kuntum marda aw ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Allah sebutkan 3-4 perkara yang mewajibkan kita berwuduk ataupun tayamum. Dalam hal tu disebabkan tak ada air ataupun tak mampu guna air. So salah satu perkara ialah apa? Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Bila mana kamu kena ambil air semayang, kamu wajib kena ambil air semayang disebabkan kamu telah berada dalam keadaan hadas kecil. Bila mana kamu ni datang daripada ghaid. Ghaid ialah tandas. Senang cerita. Dan apa maksud datang daripada tandas batal? Adakah kalau kita masuk tandas, keluar daripada tandas batal air semayang kita? Bukan. Maksudnya apa? Kalau kita buang air besar ataupun air kecil. Itu yang sepakat. Maksudnya apa? Keluarnya air kencing ataupun keluarnya najis daripada punggung kita
buang air kecil ataupun buang air besar, maka perkara itu membatalkan wuduk kita. Baik. Itu yang kita tahu selama ni. Imam Nawawi dalam hal ni menyebutkan perbahasan di kalangan ulama dalam hal ini. Ulama sepakat membuang air besar, air kecil, air mazi dan angin yang keluar pada dubur membatalkan wuduk. Itu yang kita tahu. Memang itu yang sepakat. Kemudian ulama berbeza pendapat tentang benda-benda lain yang keluar daripada dua jalan ini. Di sisi mazhab Syafi'i, apa sahaja yang keluar, hatta cacing atau batu, angin yang keluar daripada faraj, maka dia membatalkan wuduk. Sebab bagi Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengan mazhab Syafi'i, apa-apa sahaja perkara yang keluar daripada dua jalan ini, maka dia akan menyebabkan terbatalnya wuduk. Dan di sisi mazhab Malik dan juga Abu Hanifah, apa-apa yang keluar daripada dua jalan tadi, tapi sebenarnya benda tu tak sepatutnya keluar daripada situ. Dia bukannya benda biasa yang keluar. Air kencing, najis dan sebagainya, memang itu jalannya. Tapi tiba-tiba keluar benda lain daripada jalan itu. Adakah dia membatalkan wuduk? Maka di sisi mazhab Maliki dan sebagainya, perkara tadi tidak membatalkan wuduk. Sebab tak ada dalil, satu. Dan yang kedua, dalam Quran, Allah SWT bila cerita tentang hal ni, Allah tak cerita tentang masalah semata-mata keluar sesuatu daripada dua jalan. Bahkan Allah spesifikkan kepada isu keluar air, keluar daripada tandas, iaitu buang air besar dan air kecil. Maka dalam Quran, bila mana Allah SWT nak sebut masalah ni, Allah tak banyak cerita, tak banyak pusing tentang masalah keluar sesuatu daripada rongga lah, keluar sesuatu daripada jalan depan dan jalan belakang. Bahkan Allah zoom in terus dalam isu apa? Au jaa ahadun minkum minal gha'id. Kamu datang daripada tandas. Maksudnya apa? Kamu buang air besar ataupun air kecil. Itu dia. Maka mazhab Maliki dan orang-orang yang sependapat dengan dia, Abu Hanifah dan sebagainya, mengatakan bahawasanya tidak membatalkan wuduk sekiranya apa-apa keluar daripada dua jalan tadi, melainkan benda yang memang biasa keluar. Air mazi, kencing dan sebagainya. Baik. Seterusnya, bagaimanakah jika ragu-ragu keluar sesuatu ataupun tidak? Ini isu yang kita sebut tadi. Orang yang tengah salat sebagai contoh, of course dia yakin dalam keadaan status quo dia punya al-aslu dia apa? Dia ada wuduk. Kan? Kita kata dia ada wuduk. Sebab tu dia semayang. Tengah-tengah dia semayang, tiba-tiba dia berasa dia terkentut. Maka apa hukum dia? Adakah dia boleh teruskan salat dia ataupun dia kena berhenti? Seorang kita ambil air semayang Zuhur, kita semayang Zuhur. Lepas semayang Zuhur, kita sambung buat kerja kita dekat meja. Buat kerja sampai waktu asar, kita nak semayang asar. Dan kita teringat, aku sepanjang tadi daripada start semayang Zuhur sampai nak semayang asar ni, aku tak ada pergi tandas. Yalah, takkanlah nak sentuh kemaluan dekat office, jangan buat hal. Tak sentuh kemaluan, tak kentut rasanya, tak ada apa-apa. So, tapi betul ke ada wuduk ni? Maka apa hukum dia? Hukum dia ada wuduk. Hukum dia ada wuduk. Sama juga dengan orang yang keluar daripada tandas. Jenis kalau orang yang, yalah, ni nak cerita tentang hukumnya. Dia keluar daripada tandas, lepas dia kencing atau dia berak, kemudian dia teringat, aku ni basuh ke tak kencing aku? Apa hukum dia? Dia basuh ke tak? Hukum dia tak basuh. Sebab dia tahu dia masuk bilik air dan dia kencing. Dan dia tak ingat pun dia basuh. Maka hukum asal daripada ketika itu apa dia? Dia tak basuh. Dia punya fungsi, konsep dia apa? Dia kena kembali kepada hukum asal. Apa kita punya status tu? Tadi yang kita semayang Zuhur tadi, kita ada air semayang, sebab tu kita semayang Zuhur. Dan tak ada satu benda yang membuktikan adanya berlaku sesuatu menyebabkan air semayang kita batal. Walaupun mungkin berlaku. Maka hukum dia, kita kena kembali. Macam dalam hadis ni, Nabi SAW cerita seorang sahabat, dia kata apa? Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salah faqala la yantaqil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Seorang lelaki dia kata yukhayyal ilaihi. Yukhayyal ni maksudnya apa? Khayal. Dia was-was. Aku ni kentut ke tak? Kentut ke tak? Dia yalah, nak kata tak kentut, rasa macam ada bulat-bulat gembung-gembung kat belakang. Nak kata kentut, taklah tu sangat kan. Selalunya selepas kentut mesti ada orang marah. Ni orang tak marah pun. Dia tak sure. Dia kentut ke tak?
Maka ditanya Nabi SAW dan Nabi kata apa? La yansarif. Nabi kata jangan sekali-kali kamu berhenti daripada semayang. Nabi larang. Maksudnya apa? Jangan. Tak boleh. Jangan kamu berhenti semayang hanya disebabkan kamu berasa benda macam tu. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Melainkan ada berlaku satu ataupun dua perkara ni. Sama ada dia dengar bunyi kentut dia ataupun dia bau kentut dia. Selagi mana dia tak bau ataupun selagi mana dia tak bunyi kentut dia, maka dia tak dibenarkan, bahkan dia haram untuk sengaja membatalkan semayang dia. Baik, dan ini hanya terpakai untuk orang yang was-was ataupun orang yang tak sure, aku kentut ke tak kentut, maka dia kena kembali kepada yang asal. Dia masih lagi ada wuduk. Tapi bagi orang yang confirm, dia memang batal, cuma dia ada kemahiran untuk tak bagi bau dan tak bagi bunyi. So benda tu tak terkandung bawah hadis ni. Jangan salah faham. Orang kata kentut ni kalau bau dengan bunyi je baru batal. Kalau aku boleh kentut tanpa bunyi, kedap udara dan tak berbunyi, tak batal. Kita kata tak. Kalau kita boleh ada kemahiran, semoga Allah rahmati kemahiran tadi, tapi dia tetap membatalkan puasa, membatalkan solat dia, wuduk dia. Tetap membatalkan wuduk. Sebab poin dia keluar. Cuma kalau kita tak sure. Itu indikator dia sahaja. Yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk ialah tidur. An Ali bin Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata adalah pengikat lingkaran dubur, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwuduk. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawadda'un. Ada dua hadis dekat sini. Satu hadis yang menunjukkan bahawasanya tidur akan menyebabkan batalnya wuduk, seperti mana yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga. Dan satu lagi hadis zahirnya menunjukkan wuduk tidak membatalkan, tidur tidak membatalkan wuduk, seperti mana hadis yang kedua. Para sahabat Nabi SAW menunggu salat isyak yang dilaksanakan lewat malam. Kita tahu Nabi SAW antara sunnah dia ialah dengan melewatkan sembahyang isyak. Sembahyang isyak dilakukan pada 1/3 malam. Maksudnya kita kata kalau masa sekarang ni subuh dah lewat, subuh sekarang pun dah 6.10, maknanya 1/3 mungkin dalam pukul 1 ataupun pukul 2 lebih kurang. Macam tu. Maka itu waktu paling afdal untuk sembahyang isyak bagi orang yang mampu dan bagi orang yang ada jemaah dia. Tapi orang lelaki kalau sembahyang jemaah masjid kat tepi tak semua sembahyang, kita kata tak mau sembahyang sebab kita nak sembahyang isyak lambat. Tak boleh. Kita kena bersama dengan jemaah. Kena ingat macam tu. Ada orang kata tak, hanya orang sembahyang jemaah ni hanya untuk orang tahajud sahaja. Kita kata tak betul. Sembahyang isyak sunat dilakukan lewat pada waktu malam. Tak kira dia tahajud tak tahajud tu cerita lain. Sebab Nabi SAW cerita, dia kata apa? Kalaulah tidak menyusahkan umat aku akan pasti solat pada waktu ini. Cerita dia macam tu. Sebab sahabat-sahabat pakat duk tunggu Nabi nak sembahyang isyak, Nabi tak keluar-keluar. Sampailah dekat malam, itulah 1/3 malam tu. Bila Nabi keluar daripada bilik dia, Nabi kata, kalaulah tak sebab susahkan kamu, aku nak sembahyang waktu ni. Tapi sahabat-sahabat duk tertidur dah, tersengut-sengut dah. Cerita dia sahabat-sahabat tertidur kat masjid. Dan apa kaitan dengan kita punya bab? Bila sahabat Nabi keluar, para sahabat bangun dan para sahabat pakat sembahyang terus. Tak ada bukti pun dia ambil wuduk. Seolah-olah nak menunjukkan maksudnya tidur tidak membatalkan wuduk. So kat sini apa dia kata? Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pendapat ataupun perselisihan di kalangan para ulama dalam bab ini. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan boleh baca kat sini panjang ni. Cuma saya nak kata ulama selisih macam ni. Pertama, masalah tidur, adakah dia batal ataupun dia tak batal. Setengah ulama kata dia batal, setengah ulama kata tak batal. Bagi yang tak kata tak batal, siapa yang kata tak batal? Zahiri selalunya. Kat sini siapa kata? Abu Musa Al-Ash'ari, Said Musayyib, Humayyid, Al-A'rash dan sebagainya. Baik. Bagi yang kata tak batal, tak apa, tak ada masalah. Beliau berpandukan hadis ni. Bagi yang kata batal pula, dia ada perselisihan di kalangan sama-sama dia bagaimana yang membatal. Adakah semua tidur yang membatalkan? Asal tertidur je batal ataupun macam mana? Maka secara umumnya, tuan-tuan boleh baca dekat sini, tapi secara umumnya yang katakan batal ialah apa? Tidur yang sangat-sangat nyenyak. Tidur yang orang panggil apa? Naum yang gharik, yang tenggelam. Dia tu tidur sungguh. Maka bila dia tidur sungguh,
dikhawatiri punggung dia akan terbuka, rongga punggung dia terbuka dan keluar angin. Maka orang panggil apa? Tidur tadi dianggap sebagai membatalkan. Maka ulama-ulama sepakat dulu dalam hal tu. Tidur yang tenggelam dalam tidur dia tu baru membatalkan puasa. Membatalkan wuduk. Cuma masalahnya sekarang macam mana kita nak quantify ataupun kita nak letak satu guideline. Nyenyak ni macam mana? Ada orang tak nyenyak pun berdengkur. Betul tak? Ada orang tak tidur pun berdengkur. Ada tak? Ada. Kita tengok orang-orang yang kadang-kadang dia ada masalah pernafasan, dia duduk tepi kita pun dia bernafas. Tapi dia ada masalah pernafasan dia. So dengkur tak semestinya nyenyak. Dengkur tak semestinya nyenyak. Waktu saya dekat Mat Hafiz dulu, ada ustaz tasmi' Quran. Kita kena tasmi' Quran pagi-pagi. Ada setengah ustaz dia akan tasmi' seorang sama seorang. Itu biasa. Ada seorang dia akan tasmi' dua orang sekali. Itu pun biasa juga. Ada ustaz dia akan tasmi' 4 orang sekali. Itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa dia akan tasmi' 4 orang sekali sambil tidur. Ada seorang ustaz, semoga Allah rahmati ustaz tu. Dia boleh tasmi' 4 orang, tapi yang selalunya 4 orang ni akan dalam juzuk-juzuk yang sama lah. Lebih-lebih kurang je. 18, 19 macam tu. Kalau 18, jangan seorang tasmi' juzuk 23, seorang tasmi' juzuk 1 letih dia. Nak ceritanya, dia setiap kali dia tasmi' dia akan tidur. 4 orang duduk baca Quran depan dia, hafal Quran ni. Mempersembahkan, tasmi' ni mempersembahkan hafazan. Dia kena hafal dan kena baca depan untuk guru. Ustaz tu dia akan tidur. Dan tidur dia berdengkur. Bukan kata tidur ayam malu-malu sopan tu, tak ada. Ni tidur kau-kau punya. Tapi satu huruf je tertukar, dia akan bangun. Dia akan tegur. Ini mukjizat orang panggil. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ada orang macam tu. So untuk kata berdengkur dan tidur, sebab kita kata tadi yang kata tidur nyenyak akan membatalkan semayang, membatalkan air semayang, kita setuju. Cuma macam mana nak kata nyenyak? Kalau kata setakat berdengkur tu nyenyak, belum tentu. Belum tentu. Maka ulama-ulama pakat adalah letak, kalau tidur tetap papan punggung, tak batal. Tapi kalau tidur dah sampai dia tidur dekat dapur, sedar-sedar dekat bilik mak ayah dia. Itu bukan takat tidur, tu orang panggil mengigau. Kan, bukan takat ambil semayang, tu kena jumpa doktor. Itu baru dikira sebagai batal. Ada yang kata kalau dia pegang cawan, macam Syangkriti dan sebagainya, dia kata pegang cawan, tertidur, terlepas. Itu baru kira nyenyak. Kalau selagi dia tertidur tapi dia boleh pegang lagi cawan dia. Bila dia bangun, masih lagi kat sini. Itu masih lagi tak dikira sebagai nyenyak dan tidak membatalkan wuduk dia. Itu antara argument-argument di kalangan para ulama yang ada. Saya cuba bawa overview saja sebab kalau nak baca satu lambat, tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan kita akan boleh bincang dalam QA ni nanti insya-Allah. Baik. So itu dia punya point dia. Isu dia kepada orang lelaki. Orang lelaki kalau pergi sembahyang Jumaat. Waktu sembahyang Jumaat tok khatib dengan imam je yang tak tidur. Itu pun sebab dia bercakap. Kalau dia tak bercakap mungkin dia pun tidur. Tambah-tambah kat kita yang kat belah KL yang orang kerja. Kalau orang Kelantan ataupun belah-belah yang Jumaat yang cuti, tahan sikit sebab dia tak kerja. Dia kalau orang yang kerja pukul 12 Zuhur hari Jumaat kita keluar awal sikit. Kita sempat lunch dulu. Makan nasi kari kepala ikan bla 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 bla. Kita pun masuk masjid. Masih aircon pula. Maka bila tok khatib naik bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi, kita dah rasa bunyi muzik kiri kanan. Bunyi tenang je. Bila dia kata alhamdulillahil qail, kita pun bismikallahumma ahya wa amut. Dan kita hanya akan sedar bila tu imam khatib kata apa? Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. So kita akan tertidur waktu khutbah. Baik. Macam mana? Batal tak wuduk kita? Kat sini crucial dia. Kita nak tentukan. Kalau nyenyak tidur kita, batal. Kalau kita tidur tapi tidur tetap berapa nyenyak, kita tidur sambil duduk, kemudian kalau orang tegur kita nak kata bahawa kita tak tidur, kita pun angguk. Padahal kita dah tak tahu apa dah pun berlaku. Tapi nak bagi tahu kat kawan sebelah, aku tak tidur sebenarnya. Itu trik kita orang lelaki. Jangan risau, ustaz pun buat. So, kita kata tidur yang kalau tak nyenyak, tak sampai orang panggil gharik,
dia tetap tidak membatalkan wuduk. Apatah lagi kalau berpandu dengan setengah pendapat mazhab yang lain, tidur langsung tidak membatalkan wuduk. So insya-Allah tak jadi masalah. Bukan saya suruh tidur tengok khutbah. Saya kata, oh boleh tidur khutbah saya ni, cantik lah. Bukan. Dengarlah khutbah tu walaupun tak syok. Saya sangat kecewa dengan khutbah. Saya selalu akan rasa kecewa dengan khutbah. Macam mana kita nak buat khutbah kita? 2 minggu lepas saya dengar khutbah cerita tentang hari wilayah. Maka dia cerita majlis wilayah persekutuan gini diasaskan pada tahun ini dengan akta. Khutbah Jumaat bukannya kelas sejarah kan. Sepatutnya kita banyak sangat isu dekat umat Islam kita ni. Tak. Kita tak cerita pasal pembentukan wilayah persekutuan pula. Tanya khutbah. Dulu sebab tu saya tidur. Cuba bagi khutbah bagus-bagus sikit kan. Takkanlah baru dah tak tidur. Baik, perkara yang ketiga, hilang akal. Ubaidillah bin Abdullah berkata, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku bertanya kepadanya, bolehkah engkau ceritakan aku tentang sakitnya Rasulullah? Rasulullah telah mengalami sakit yang teruk. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kata, adakah orang ramai telah mendirikan salat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggu engkau. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, isilah air untuk di dalam bekas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu kami melakukannya, lalu baginda pun mandi, kemudian baginda cuba bangun, lalu pengsan. Kemudian baginda sedar, perkara yang sama juga ditanya. Maka Nabi pun berwuduk sekali lagi. Banyak kali Nabi berwuduk. Setiap kali Nabi pengsan, bila Nabi bangun, Nabi akan berwuduk. Maka Imam Nawawi menyimpulkan, ulama sepakat bahawasanya wuduk terbatal dengan sebab gila atau pengsan berdalilkan riwayat di atas. Kan? Nabi waktu dia sakit, apa dia panggil? Waja'ah tu. Nabi pengsan, orang tengah tunggu Nabi nak salat. Bila Nabi bangun, Nabi cuba nak pergi salat, Nabi pengsan lagi. Dan setiap kali Nabi bangun, Nabi akan memperbaharui wuduk dia. Maka berdasarkan hadis ni, ulama sepakat bahawasanya wuduk akan terbatal dengan sebab gila atau pengsan. Sebab apa? Kedua-dua ni berkongsi perkara dipanggil zawalul aql, hilangnya akal dia. Hilangnya dia punya, orang panggil apa? Kesedaran dari sudut akal dia tu dah tak ada. Contohnya, maksudnya begitu. Ulama mazhab Syafi'i juga sepakat bahawasanya hilangnya akal kerana gila, pengsan, sakit, mabuk kerana arak atau selainnya, maka terbatallah wuduk. Pening kepala tidak membatalkan wuduk. Hilang akal, bukan pening kepala. Pening kepala ni kita tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita pening kepala. Seterusnya, menyentuh bukan mahram. Dalam Quran, kat sini nota kita dibawa banyak hadis tentang masalah menyentuh mahram. Ada dalil yang kata batal, ada dalil yang kata tak batal. Dalam Quran Allah kata apa? Aw lamastumun nisa. Dalam Quran, bila mana Allah nak terangkan soal perkara yang membatalkan air semayang, Allah kata apa? Ya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Semua benda ni dikira sebagai membatalkan wuduk. Dan buang air besar dan air kecil. Banyak tahap yang kita sebut tadi tu. Kemudian aw lamastumun nisa, ataupun kamu lamasa. Dalam Al-Quran, perkataan lamasa disebut banyak tempat. Ada setengah perkataan lamasa merujuk kepada sentuhan. Dan ada juga perkataan setengah tempat, terutamanya dalam masalah talak, perkataan lamasa merujuk kepada jima' ataupun setubuh. Maka disebabkan itu ulama-ulama selisih pendapat dari bila mana dalam masalah membatalkan wuduk, perkataan lamastumun nisa ini macam mana? Dia orang berpandukan perkataan lamasa tu tadi. Bila mana yang orang nak faham bahawasanya lamasa itu sebagai sentuh, maka bagi dia apa? Sentuh sahaja telah membatalkan wuduk. Sentuh yang bukan mahram. Sentuh isteri. Sentuh apa? Perempuan-perempuan yang boleh dikahwini. Tapi setengah lagi kata perkataan lamasa dalam Al-Quran boleh juga maksudnya sebagai setubuh. Iaitu perkara yang membatalkan wuduk ialah bila mana dia bersetubuh dengan isteri dia. Bukannya dia setakat sentuh isteri dia. Maka berdasarkan Al-Quran tu tadi mula-mula dua-dua boleh faham. La masa boleh faham, la mastum. Sentuh pun boleh betul. Orang panggil apa? Setubuh pun betul. Dari sudut bahasanya. Sebab perkataan la masa boleh faham dua-dua. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita tengok macam mana Nabi kita buat. Kita tengok dekat hadis,
Kat sekarang ni apa? An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qala Urwah man hiya illa anti. Fadahikat. Aisyah punya cerita. Sekarang kita kata Al-Quran kita ada satu. Lamastumun nisa' tadi. Yang kata batal, yang tak kata batal. Dua-dua tu boleh faham. Dua-dua tu betul dari sudut bahasa dalam Al-Quran. Sekarang ni kita nak tentukan, kita kena tengok macam mana Nabi buat. So ada dalil, ada bukti bahawasanya Nabi SAW dia mencium isteri dia. Sebab Aisyah dia cerita macam mana Aisyah kata Nabi ni, an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia cerita Nabi ni dia pernah cium salah seorang daripada isteri dia sebelum dia nak pergi sembahyang, kemudian dia terus pergi sembahyang tanpa ambil wuduk. Maka Urwah yang dengar hadis tu dia kata salah seorang daripada isteri dia hang lah kan. Maka Aisyah berkata, dia tak kata apa, fadhahikat, dia pun gelak. Dia lah tu. Dia nak cerita bahasanya Nabi SAW cium dia sebelum Nabi SAW pergi sembahyang dan Nabi tak perbaharui wuduk dia. Maka berdasarkan yang macam ni, perkataan la masa, kita kata dia ada dua kemungkinan. La masa masuk sentuh ataupun la masa masuknya setubuh. Ada dua kemungkinan. Kita tengok macam mana Nabi buat. Nabi bila setakat sentuh, cium, pegang, ada Nabi wuduk, Nabi tak wuduk. Maka pendapat yang mengatakan tak sentuh, tak batal wuduk dengan semata-mata menyentuh isteri merupakan pendapat yang lebih tepat, insya-Allah. Insya-Allah. Kita tengok Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata batal secara mutlak. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang kita faham hari ini yang memang kita bahas ialah pendapat mazhab Syafi'i. Maka untuk orang yang nak kata batal, maka dia ada orang panggil substan yang kuat. Disebabkan ini merupakan ijtihad imam yang besar, Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahawasanya batal air sembahyang. Dan ini juga ramai pendapat seperti Umar Al-Khattab, Mas'ud, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Ada yang kata tidak batal secara mutlak. Ini pendapat Ibnu Abbas, Tawus, Masruq, Al-Hasan, Sufyan dan Abu Hanifah. Batal dengan syahwat. Ini pendapat yang ketiga. Batal dengan syahwat. Ini Imam Ahmad kan? Betul tak? Imam Ahmad. Dia ada satu riwayat. Daripada ketiga pendapat. Imam Ahmad ni dia tak apa, dia selesai. Nah, orang kata batal, orang kata tak batal, Imam Ahmad satu riwayat kata batal, satu riwayat kata tak batal. Tenang hidup Imam Ahmad. Mazhab Hambali paling syok tuan-tuan. Batal jika sengaja sentuh, ini zahiri, ini tak apalah, ini terlalu kecil untuk dibincang. Saya belajar dekat Saudi. Dan mazhab rasmi ialah Saudi. Mazhab rasmi ialah Wahabi. Orang kata Saudi mazhab rasmi Wahabi ya. Pergi kat Saudi, tanya orang Saudi Wahabi, dia pun tak kenal. Dia kata adalah kot kedai roti hujung sana, nama kedai Wahabi. Orang Saudi pun dia tak tahu Wahabi itu apa. Macam kita, kalau kita tanya sekarang dekat orang Melayu, siapa nak tanya kat budak-budak kita yang ni lah, yang kat sekolah-sekolah ni, kenal tak Syamsiah Faqih? Oh, kat sini pun orang tak kenal. Kan? Apa ni AMCJA tu, yang Japanese Army apa semua, benda-benda sejarah kita dulu yang dalam buku sejarah kita. Itu sejarah tanah Melayu kita. Tapi kita tahu tak? Tak ramai pun kita tak tahu. Kita tak aware pun, tak ambil pot pun pasal benda tu. Nah, macam tu juga lah orang Saudi yang dia tak ambil pot pun pasal Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebab itu adalah sebahagian daripada sejarah pembentukan kerajaan Arab Saudi. Dia bukan cerita pasal fiqh, dia bukan cerita pasal akidah, tak ada kaitan pun. Sebab Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia datang sebagai nak satukan dunia. Dia buat kerjasama dengan Amir Dir'iyah tu, Muhammad bin Saud tu, untuk satukan Arab Saudi di bawah agama Islam, syariat Islam. Itu sahaja. Adapun ajaran dia semua benda yang lama. Dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Syafi'i, dalam benda-benda yang tak menyentuh pun persoalan-persoalan agama ni. Dia ialah lebih kepada perjuangan membentuk negara dia. Nak membebaskan, dia nak bentuk negara dia supaya negara dia menjadi negara daulah Islamiah. Itu je. Bukan kata datang bawa mazhab baru, mazhab apa semua. So bila kita tanya kat orang Saudi ya, pernahlah dengar dalam buku sejarah dulu. Dia tak jumpa lah dalam buku fiqh mana pendapat Wahabi. Tak jumpa tuan-tuan, Wahabi bukannya mazhab. Orang tanya mana ni Wahabi buat macam mana ni? Kata Wahabi tak ada dalam, carilah buku mazhab, buku fiqh ke, buku akidah ke, takkan jumpa mazhab Wahabi. Wahabi ni tak ada tuan-tuan. Wahabi ni ada dekat Malaysia je. Itu bukan KL je kot ada. Baik. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya sebab pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata batal wuduk bila sentuh perempuan ataupun perempuan sentuh lelaki. Bila mana batal, dia akan batal bila
disentuh dengan syahwat. Nah, saya waktu tu saya angkat tangan dalam kelas dan saya tanya dekat syekh saya. Saya kata macam mana kita nak quantify naik syahwat tak naik syahwat? Kalau kita kata kalau sentuh naik dengan syahwat batal. Sentuh tanpa syahwat dia akan tak batal. Saya kata tak boleh macam tu kata. Kalau batal dengan syahwat tak batal dengan syahwat ni saya tak nampak kata macam mana kita nak kata orang tu syahwat tak syahwat. Maka dia kata, iyalah kan tanda lelaki syahwat kan begini. Saya kata, ada juga lelaki yang naik syahwat tapi tak ada pun tanda. Ketenang je nampak dia. Ada. So, tak boleh. Saya tak berhati juga. Akhirnya, bila kita tengok last kali, rupanya ulama-ulama ada perincikan. Kenapa? Setengah ulama sebut, perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh perempuan ataupun perempuan sentuh lelaki. Dengan syahwat baru batal, bukan disebabkan sentuhan tapi kebiasaannya. Syahwat itu akan datang dengan keluarnya air mazi. So batal tu tadi disebabkan keluarnya air mazi yang kita sebut awal-awal, bukannya disebabkan sentuhan. So dia sebenarnya pada hakikatnya dia sama juga dengan pendapat yang kata sentuhan tidak membatalkan air semayang. Sebenarnya ada dua je pendapat secara umumnya. Sentuh batal, sentuh tak batal. Cuma yang kata sentuh batal dengan syahwat, dia lebih merujuk kepada yang bila mana keluar air mazi tu tadi. Itu tanda yang naik syahwat. Tapi kalau setakat dia sentuh, dia syok lah kan sentuh tapi tak ada dah sampai keluar. Ada tuan-tuan, sentuh je keluar. Oh lah ni tak pergi masjid kita. Kan? Bawa bini tepi, bawa kereta nak pegang gear, lah keluar. Jangan. Masri jangan. Benda tu tak berlaku, jangan risau. Masri dia boleh angan-angan je dulu, dia tak tahu apa pun. So secara umumnya dua pendapat. Sentuh perempuan batal, sentuh tak batal. Yang kata batal sebab apa? Lamastumun nisa. Yang kata batal pun sebab lamastumun nisa. Tengok perlakuan Nabi, ada dalil maksudnya Nabi pegang isteri-isteri dia dan Nabi tak ambil air semayang. Maka insya-Allah pendapat yang lebih tepat ialah tidak membatalkan air semayang dengan semata-mata sentuhan antara suami isteri ataupun dengan perempuan yang boleh dinikahi. Insya-Allah. Dan ini pendapat banyak kat sini. Tengok kita punya nota sebut semua nama. Ada tak nama Muhammad bin Abdul Wahab? Tak ada kan? So tak ada kaitan dengan Wahabi. Jangan risau tuan-tuan. Jangan risau. Sebab orang kata, ni Wahabi ni Ustaz. Letih Wahabi ni tuan-tuan. Baik, seterusnya menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan juga perkara yang dikhilafkan di kalangan para ulama. Sebab ada dua hadis. Satu hadis Nabi kata apa? Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa-siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah dia semayang sampailah dia ambil balik air semayang dia. Menunjukkan apa? Menyentuh kemaluan membatalkan air semayang. Tapi dalil yang tak batal pula, ada seorang Arab Ajam datang kata apa? Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Nabi Allah ayatawaddau ahaduna idza massa zakarahu qal hal huwa illa bad'atun minka aw min jasadika. Nabi kata, datang seorang lelaki, dalam riwayat cerita tentang orang lelaki Arab ataupun lelaki Badui, datang kepada Nabi, ditanya, wahai Nabi, adakah bila mana salah seorang daripada kami menyentuh kemaluan kena ambil air semayang terkedak? Maka Nabi kata, bukankah itu ialah seperti mana kamu sentuh bahagian-bahagian anggota yang lain dalam badan kamu? Seperti mana kalau kita sentuh telinga kita, kita sentuh hidung kita, kita sentuh lutut kita, batal tak air semayang? Tak batal sentuh. Sebab apa tu anggota badan pun. Maka sama juga dengan kemaluan, dia juga merupakan anggota badan. Maka tak batal. Itu dalil bagi pihak yang mengatakan tak batal sentuh kemaluan, tak batal al-wudu. So macam mana nak faham? Kita kata ulama-ulama cuba selesaikan pertembungan antara dua hadis ni dengan mengatakan antaranya ialah dalil yang mengatakan tidak batal tu tadi ialah pada permulaan awal Islam dan telah dimansuhkan dengan hadis yang kedua. Maka yang prevailnya apa? Yang prevailnya ialah dalil yang mengatakan batal sentuh kemaluan. So benda kita tahu dalam syariat kita adanya proses nasakh dengan mansukh. Satu benda dibenarkan pada permulaan kemudian tak dibenarkan. Maka yang hadis yang kedua memansuhkan hukum yang pertama. Antara justifikasi pihak yang mengatakan batal. Dan tuan-tuan boleh tengok kat sini perincian dia, batal secara mutlak dengan syahwat, tidak batal, sunat untuk berwuduk dan sebagainya. Ala kulli hal yang perlu kita faham, ya? Apa dia? Takkan nak demo?
Baik. Cuma benda yang kita kena ingat, maksud sentuhan. Ini pun kita kena faham juga. Pendapat yang tepat insya-Allah batal. Yang pertama. Tapi apakah maksud sentuhan tu? Ramai orang kata, oh kalau macam tu, kalau nak mandi wajib macam mana? Tak. Batal lah kita punya wuduk. Sebab kita akan sentuh kemaluan. Kita nak bagi tahu bahawasanya yang bila disebut perkataan lamasa, al-lamsu ini dalam bahasa Arab adalah sentuhan yang berlaku daripada sini. Itu baru dipanggil sentuhan. Adapun kalau disentuh macam ni, ataupun disentuh dengan berlapik, ataupun disentuh dengan benda lain, maka benda tu tak dikira sebagai sentuhan. Maka untuk pun orang yang kata sentuhan membatalkan, dia tetap tak batal juga. Macam dalam tadi, contohnya, perkara yang membatalkan wuduk ialah sentuh isteri. Sebagai contoh, kita kata mengikut pendapat mazhab Syafi'i. Baik. Hatta orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i sekalipun, kalau dia kata bahawasanya sentuh isteri membatalkan wuduk, tapi kalau dia tiba-tiba dia sentuh isteri dia macam ni, batal ke tak? Tak batal. Sebab sentuh dengan belakang ni tak dikira sebagai menyentuh. Kalau dia sentuh guna tisu, adakah sentuh isteri dengan tisu? Berlapik lah, senang cerita tak? Dia berlapik, dia pegang kepala isteri dia dengan tudung. Batal ke tak? Tak batal juga. Hanya sentuhan yang berlaku direct contact antara kulit isteri dengan ni, permukaan ni. Macam tu juga dengan kemaluan. Sentuh kemaluan batal. Sentuh macam mana? Sentuh yang dengan guna ni, guna depan ni. Kalau sentuh yang belakang ni batal ke tak? Tak batal. Boleh? Tua dah ni kita ni. Dah lama dah tahu benda ni. Tamat bab pembatal wuduk di sisi mazhab Syafi'i. Tetapi terdapat juga pembatal lain yang wujud dalam mazhab-mazhab yang lain, contohnya makan daging unta. Daging unta satu, Imam Ahmad je kata batal makan daging unta. Dalil tidak wajib wuduk selepas makan. Ni tuan-tuan boleh baca lah ni. Tak apalah. Tak banyak pun. Kita pun tak banyak unta kat sini kan. Tuan-tuan dia tiap hari pergi makan unta ke? Bolehlah nak cerita sikitnya. Imam Ahmad pendapat dia macam ni. Zaman dulu, mula-mula sekali makan benda yang disentuh oleh api batalkan wuduk. Okey? Kita makan benda yang dimasak dengan api, benda tu membatalkan wuduk. Pada permulaan syariat Islam. Kemudian benda tu dimansuhkan. Tak buat wuduk kecuali satu. Apa dia? Daging unta. Mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Satu je. Tapi mazhab lain kata tak batal juga. Hadis tu mansuh. Tak apalah. Haji unta ni kita pun tak banyak kat Malaysia. Kalau ada pun kat zoo je. Itu pun tak boleh makan. Baik. Habis. Seterusnya bab mandi. Tuan-tuan boleh faham benda ni tuan? Boleh ikut tak lagi ni? Boring dah ni. Tak masuk babak semayang ni tak habis lagi ni. Demo. Siapa nak demo? Syukri. Nak ambil air semayang. Nak guna demo macam mana? Ambil semayang kat sini. Basah nanti. Tunjuk cara dia. Okey. Siapa nak jadi demo? Entar lah Mas Ri. Cepat. Siapa nak demo tolong tunjuk demo sikit. Ambil air semayang. Saya nak buat kebaikan. Biar saya yang demo. Saya boleh ambil air semayang tanpa membasahkan dewan. Basah sikit-sikit tak apalah. Okey. Saya nak bagi tahu bahawasanya kita hanya boleh berwuduk dengan guna sebotol air. Sebab sambil itu minum siap lagi. Cuba bercakap. Sebab kadang-kadang kita orang pergi Mekah selalunya. Dia kata, ustaz boleh tak kami nak tayamum? Kita kata, kenapa nak tayamum makcik? Sebab apa? Sebab tak ada air. Dia kata tak ada air, sebab tu nak tayamum. Tapi pramugari 5 minit sekali bagi air dekat dia. Nak bagi air yang dalam kapal terbang tu. So kita kata tak boleh nak tayamum. Sebab dia ada air. Dia masih lagi ada air. Tayamum hanya boleh buat waktu bila? Waktu tak ada air. Ataupun tak mampu guna air. So, dengan air yang sebanyak ni pun kita boleh berwuduk dah. Maka kalau dalam hadis tu dia celup. Sebab bekas dia boleh celup. Ni nak celup macam mana? Jari je. So, kita kata kita tapak tangan sikit. Bismillah. Kita baca bismillah. Mula. Kita boleh keluar lah. Nanti saya minum lah ni. Sebab sini basah nanti.
So satu kita keluarkan. Satu kita keluarkan. Okey? Kemudian kita masih lagi boleh satu tapak tangan kita dan wuduk kita. Tama-tama muslimat yang tak banyak halangan dekat muka. Lagilah boleh ambil air sembahyang. Macam Masri mujahadah tinggi sikit. Dan kita boleh dengan ambil air satu sini. Kalau kita tak boleh angkat tu dalam mazhab Syafi'i masalah musta'mal. Masalah musta'mal tak boleh angkat. Tapi kita kata yang pendapat yang lebih tepat tak jadi masalah. Sebab tadi kita tengok macam mana Osman bukan setakat angkat, dia celup. Kan? Dia celup tangannya dalam bekas air yang sedikit tu tadi. So tak timbul masalah sebenarnya. Maka selesai. Dan perkara yang sama juga tawang boleh buat kat belah sini. Dan tadi macam saya kata tadi apa? Al-mashu, bukannya al-ghuslu. Maka kita ambil sikit je dan kita rentak dia. Kita boleh macam tu. Untuk muslimat yang pakai tudung. Kalau muslimin yang lebih bagus, guna dua-dua belah tangan. Dan cara yang terbaik untuk sapu kepala ialah kita bagi basah dua-dua tangan dan kita letak tangan macam ni. Kita start pada belakang, start pada depan ke belakang dan kita ke depan balik. Yang ada dalam riwayat. Dan air yang sama, tak perlu ambil air yang baru, sapu telinga kita. Dan kaki. Settle. Okay. Enjoy. Boleh tak? Senang tak ambil sembahyang? Senang je tuan-tuan. Senang je. Dia makin penting benda tu, dia makin senang. Makin penting benda tu, makin senang dalam Islam. Akidah, benda yang paling penting dalam Islam. Tak sembahyang pun tak apa lagi. Yang penting akidah betul. Maka akidah sebabnya benda yang paling boleh difahami oleh semua orang. Makin complicated benda tu, percayalah, hanya untuk orang-orang tertentu. Ijtihad sebagai contohnya. Susah. Adakah kita semua perlu berijtihad? Tak perlu. Ijtihad bagi kat puak-puak yang boleh ijtihad je. Kita mati dalam keadaan tak pandai ijtihad pun tak ada masalah. Kita tak perlu mewajibkan diri kita sampai ke peringkat ijtihad. Tapi kalau benda tu makin penting, accessible untuk semua orang, percayalah semua benda tu senang je. Kita nak kena sembahyang, semua di kalangan kita kena sembahyang. Semua di kalangan kita kena pandai berwuduk. Maka percayalah wuduk adalah benda yang paling senang kalau kita boleh belajar. Tak payah nak complicate benda macam-macam. Kan? Macam tadi makcik sebut tentang masalah jangan angkat. Betul. Dalam mazhab Syafi'i sebab isu dia isu air musta'mal tu tadi. Air basuhan pertama dikira sebagai musta'mal kan? So bila dibasuh mula-mula, dia angkat dan diguna yang kali kedua dia akan jadi air musta'mal. So kita kata benda tu ada dalam mazhab Syafi'i tapi insya-Allah pendapat yang lebih tepat ialah air musta'mal dikira sebagai bersih dan boleh membersihkan juga. Dan kalau tengok dalil tadi pun Uthman bin Affan dia celup tangan dia dalam bekas, bukan setakat angkat letak balik, dia celup. So, lagilah kita kata dalil. Dan banyak lagi hadis Al-Fadlu punya riwayat yang menyatakan Nabi SAW sapu tangan dia dan Nabi ambil air yang sama untuk sapu kepala dia. So, isu dia apa? Musta'mal ni, air dia semua pakai air bersih. Kita tahu air musta'mal ialah air bersih. Cuma adakah dia boleh membersihkan ataupun tak boleh nak bersihkan? Itu khilaf dia. So, pendapat yang tepat insya-Allah ialah air musta'mal ialah air yang bersih. Yang boleh membersihkan yang lain. InsyaAllah.